Ada soalan? Ya, Prof. Ada, Okey. faham. Okey, baik. So, seperti mana yang kita maklumkan dalam penerangan ringkas video tu, kan? Makanya saya akan ini saya dah selesai untuk 10 minit yang pertama, 10 dan 15 minit yang pertama tadi. Sekali lagi saya nyatakan bahawa tajuk pada hari ini adalah mengenai fully ataupun semi automated welding is possible. Adakah bukan soalan lah, ini adalah satu penyataan yang duduknya di tengah. Maka saya sebagai yang arif lagi bijaksana, kan, membuka sesi pengujian ini. Setiap penghujah sama ada pencadang atau pembangkang diberikan masa selama 3 minit untuk menghujahkan tu. Bergilir-gilir ni pencadang pertama, kemudian diikuti pembangkang pertama. Lepas tu daripada pembangkang pertama pergi ke pencadang kedua, lepas pencadang kedua pergi ke pembangkang kedua, dan seterusnya sehinggalah habis sesi perbahasan. Okey, boleh kita mulakan sekarang? Prof, Ya, saya. untuk yang masa 3 minit setiap seorang, siapa yang monitor masa ataupun kita sendiri yang monitor masa? Yang monitor makan nanti saya ada mesin masa. Okey, baik. Okay, saya akan berikan hint pada hint, iaitu saya akan sebutlah okey, masa hampir dan masa sudah. Okey. Baik, jelas itu? Ada soalan lain? Okey, saya sedang onkan ni lah. On untuk mesin masa saya ni. Okey, hadirin sekian. Pada hari ini kita akan mengadakan sesi perbahasan yang berkaitan dengan timpalan dan fabrikasi logam, iaitu pada hari ini tajuk kita adalah mengenai semi or fully automated welding is possible. Di dalam Webex ini kita ada dua kumpulan, iaitu kumpulan pencadang, di mana kumpulan pencadang ini akan diketuai oleh Puan Amira ke Cik Amira? Cik Amira Cik Amira. Cik Amira. Dan kita juga ada kumpulan pembangkang yang diketuai oleh Encik Nasiruddin. Maka dengan ini saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim memulakan sesi perbahasan pada petang yang berbahagia ini. Dipersilakan pasukan pencadang pertama, iaitu Cik Amira. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara pengerusi majlis. Okey, rakan-rakan seperjuangan yang berkarisma delegasi pencadang, proksi pembangkang yang dimuliakan serta hadirin yang dihormati sekalian. Okey, baiklah. Sebelum saya memulakan hujah saya, izinkan saya menerangkan tentang tajuk hujahan kita pada hari ini, iaitu isu semi atau fully automated welding is possible. Okey, fully automated ni dia melibatkan mesin atau rangkaian mesin, biasanya robot. Okey, memuatkan benda kerja, menggerakkan bahagian pada kedudukannya, melakukan kimpalan, memantau kualiti sambungan dan memunggah produk siap, serta mungkin juga termasuk pasca pemeriksaan kualiti kimpalan. Okey, pada masa sekarang ini, banyak orang kata teknologi moden yang telah berlaku, serta juga peningkatan bilangan kilang yang terlibat dalam peralatan semula dan pemodenan bengkel, mereka secara tidak langsung telah meningkatkan peralatan teknologi. Okey, dan sudah tentu terdapat penggantian mesin kimpalan arka manual yang meluas pada peranti dengan bantuan kimpalan automatik ni yang telah dilakukan. Okey, peralatan ini telah membolehkan kita untuk meningkatkan produktiviti dan juga menyediakan peluang yang mencukupi bagi pemulihan bahagian-bahagian oleh kaedah perindustrian dalam jumlah industri yang besar. Okey, kimpalan automatik ni dia di bawah lapisan flux, secara tradisinya dijalankan menggunakan wayar elektrod tanpa salutan. Okay, kaedah ini membolehkan untuk
kita menghapuskan sejumlah besar kelemahan atau kecacatan yang terdapat dalam kimpalan arka elektrik. Okey, pada masa yang sama, logam bahagian yang dikimpal menjadi lebih homogen yang menyumbang kepada kuantiti dan ketempatan jahitan yang dikimpal. Okey, bukan itu sahaja, ia juga dapat meningkatkan arus pada kimpalan. Ia juga untuk meningkatkan kedalaman kimpalan itu sendiri serta kedalaman yang disebut iaitu adalah penetrasi logam. Okey, dalam kes ni adalah penting bahawa lebar kimpalan itu praktikal dan tidak berubah. Okey, terdapat beberapa pengajian yang telah menunjukkan bahawa walaupun dengan sedikit peningkatan kadar arka tu, ketinggian magnet kimpalan meningkat dengan ketara, sementara kedalaman penembusan dan lebar jahitan berkurang. Jadi, saya ingin simpulkan bahawa saya dengan tegasnya menyokong bahawa kimpalan fully automated ni jauh lebih tinggi daripada kimpalan semi automated. Anda ada lagi lebih kurang 30 saat lagi. Okey, kalau secara manual, okey, kemungkinan semasa kita melakukan kimpalan tu, jarak ataupun kita punya kelajuan tu tak sama. Kadang-kadang mungkin kelajuan yang pertama tu lebih cepat, kemudian dah hujung-hujung tu jadi semakin lambat dan menyebabkan arka hasil tu, kumai tu, hasilnya tidak cantik. Jadi saya sekali lagi orang kata menegaskan bahawa kimpalan fully automated dengan menggunakan robot ni dia punya kualiti dia lebih tinggi daripada semi automated. Baik, terima kasih. Pencadang pertama, Ketua Pencadang iaitu Cik Nur Amirah atas ujian tadi. Dengan ini saya mempersilakan Ketua Pembangkang iaitu merangkap penghujah barisan pembangkang pertama iaitu Saudara Nasiruddin untuk memberikan hujahan balas. Silakan. Yes, hello. Dengar? Ya, silakan. Ya. Okey. Saya mulakan dengan poin-poin yang diberikan oleh Saudari Amirah, iaitu beliau telah menjelaskan bahawa fully automatic ini adalah bantuan untuk semi welding ini, dan yang kedua adalah sejumlah besar kecacatan dapat dibendung, dan yang ketiga jika gunakan manual welding ini, semi auto, akan ada jarak dan kelajuan tak sama. Dan yang paling penting, Saudari Amirah telah tidak meletakkan bounder, iaitu had issue ni di mana. Jadi saya meletakkan had issue ni adalah di dalam Malaysia saja. Okey, jika Saudari Amirah bercakap tentang kualiti kimpalan fully automated ini lebih tinggi berbanding kimpalan semi automated, jadi mengapa daripada sumber yang saya dapat, iaitu daripada utusan Borneo 3 Julai 2015, Shell Malaysia telah memberi tekanan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam industri minyak dan gas, iaitu oil and gas lah, dan bersasarkan dalam bidang kimpalan ini lebih pertumbuhannya daripada sebelumnya. Okey, ini bermakna kapitalis di dalam Malaysia ini ataupun pelaburan seperti Shell Malaysia, dia yakin kepada pekerja yang mahir, pekerja mahir di dalam bidang kimpalan ini kerana seperti yang Saudari Amir cakap tadi, kimpalan ini bagi saya kimpalan ini dia amat meluas. Dia mungkin ada di darat dan di laut. Jika di laut dipanggil sebagai kimpalan dasar laut dalam. Okey, saya jarang-jarang melihat fully automated welding ini diaplikasikan di dasar laut dalam, kecuali atas sebab-sebab tertentu, dan saya melihat kebanyakannya manusia yang mewakili
kerjaan kimpalan ini di dasar laut dalam. Saya menekankan isu ini dan apa yang menariknya, ia mempunyai permintaan tinggi di dalam pasaran mengenai pekerja yang mahir ini. Jadi Masa anda tinggal lagi 10 saat. Ia terbukti menjelaskan bahawa kualiti kimpalan daripada semi auto ini mampu memberi hasil yang sempurna seakan-akan fully automated itu dihasilkan. Dan menurut Menteri Sumber Manusia M. Kulas Segaran, jika kurang tenaga mahir ini, ia akan menjejaskan ekonomi negara. Jadi semi fully automated ini perlu dijalankan sejajar dengan fully automated, walaupun fully automated ini telah ada, tetapi pekerja mahir juga diperlukan di dalam pasaran ini dan di dalam bidang ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Nasiruddin, pihak pembangkang pertama. Dengan itu saya silakan pencadang kedua, iaitu saudari. Ya, Ustaz. Ya, saudari Rashidi, silakan. Okey, salam semua. Okey, sebelum saya bagi point saya, I nak bagi explain dia punya difference semi automatic dengan automatic. Okey, kalau kimpalan kalau kimpalan semi automatic ni dikendalikan dan dilakukan dengan tangan. So yang tu kena ada memerlukan fizikal dan tenaga manusia. Kalau kita guna automatic welding itu tak payah sebab itu semua mesin yang akan handle. So point yang saya nak tekankan dekat sini, kos buruh yang lebih rendah. Okey, ini adalah point saya. Okey, kenapa saya kata kos buruh yang lebih rendah? Okey, bila kita mengeluarkan sesuatu produk bila kita mengeluarkan sesuatu produk, kita akan gunakan mesin. So dekat situ kita beli mesin tu sekali je. Lepas tu kita keluarkan modal sekali je. Contoh kita beli mesin tu untuk 2,000, itu sekali je kita beli. Kalau kita ambil pekerja untuk melakukan kerja tersebut, kita kena setiap bulan kita kena bayar gaji. Lepas tu contohlah pekerja tu injured ke, cedera ke, so majikan yang akan tangguh, lepas tu mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk pekerja. So dekat situ saya support untuk automatic welding ni better than semi automatic. Situ kita boleh jimatkan masa dan tenaga pekerja. Pekerja maksudnya macam mana? Bila kita guna mesin, kita boleh mengeluarkan beberapa banyak, lepas tu meningkatkan produktiviti yang banyak. Kalau kita guna manusia, dia macam lambat. Contoh dia tak sihat ke, tak datang kerja ke, dekat situ kerja kita tangguh. So pada masa pandemik ni, semua orang kerja dekat rumah. So tak ada orang nak pergi sanggup kerja untuk dekat kilang ke sebagainya. So diorang risau tentang COVID tu. So dekat situ kerja dia tangguh. So mesin yang akan menjalankan proses tu. So yang tu itu sajalah. Okey, baik. Terima kasih. Hasil juga sudah tamat. Terima kasih Rashidi atas hujahan pihak pencadang yang kedua. Seterusnya saya mempersilakan pihak pembangkang kedua, iaitu saudari Izzati. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, seperti yang saudari Dasini katakan mengenai kos buruh yang lebih rendah jika menggunakan pekerja, tetapi yakinkah anda kos pembaikan mesin automatik tersebut rendah jika ada kerosakan yang berlaku? Okey. Jika semua benda ingin ditukar kepada teknologi, macam mana dengan pelajar lepasan SPM yang keputusannya tidak begitu memberangsangkan dan sudah pasti tidak layak untuk meminta mana-mana universiti yang bertaraf tinggi dan sudah semestinya dia punya pilihan tu kemahiran, ataupun ada juga pelajar yang memang tidak hebat dalam akademik tetapi memang meminati dalam bidang kemahiran.
Tetapi jika semua benda nak tukar kepada teknologi, jadi benda tu akan membuatkan jadi perkara seperti itu akan membuatkan pelajar tersebut fikir balik sama ada nak ambil kemahiran ataupun tak, sebabnya dia tahu nanti diorang bila keluar daripada kemahiran tu pun diorang akan tetap juga menganggur. Okey. Dan sekarang ni pun institusi kemahiran dah buka banyak. Jika pelajar sekarang fikir tentang nanti pun diorang akan menganggur sebab dah ada teknologi. Jadi macam mana dengan sektor kewangan ataupun sektor ekonomi bagi institusi kemahiran itu tersebut? Itu sendiri. Okey. Okay, menurut berita harian, pengangguran di Malaysia meningkat kepada 772,900 orang pada kadar 4% pada Disember 2020 disebabkan oleh pandemik ini. Bilangan penganggur bertambah melebihi 200,000 orang berbanding dengan sebelum ni. Memang betul apa yang saudari Dasini katakan, iaitu tentang pandemik. Pekerja risau tentang COVID akan terjangkit, tetapi sekarang ni dia dah ada buat shift. Maksudnya hanya beberapa orang sahaja limit untuk pergi satu-satu masa ke tempat kerja. Jadi itu tiada masalah bagi saya tentang tentang jika Allah Akbar tunjuk masa. Bagi saya tiada masalah lah bagi jika tentang pandemik inilah jika terjangkit. Sebab sekarang ni memang diorang dah buat shift. Berapa orang boleh bekerja dalam satu masa. Okey, itu saja. Okey, terima kasih saudari Izzati daripada pihak pembangkang. Okey, sama-sama Prof. Okey. Jadi saya seterusnya mempersilakan pihak pencadang ataupun pencadang ketiga, Saudara Nazarul, untuk meneruskan hujahan. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, fully automatic welding iaitu dengan penggunaan robot banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia dalam sesebuah industri. Contohnya, robot boleh bekerja selama 24 jam tanpa henti serta tidak akan sakit sama seperti manusia. Robot juga dapat membantu manusia menjalankan kerja-kerja yang berisiko tinggi, berbahaya dan kerja yang sukar kepada manusia. Seperti mana yang kita sedia maklum, kerja-kerja kimpalan mempunyai banyak risiko seperti proses welding. Risiko yang dialami adalah kulit terbakar jika terkena api, rosak mata akibat pencahayaan yang melampau dan juga boleh menyebabkan kerosakan paru-paru sekiranya tidak menggunakan sebarang peralatan keselamatan. Oleh yang demikian, dengan menggunakan peralatan yang berasaskan robot, kita tidak akan terdedah dengan sebarang jenis kecederaan. Kita cuma memberikan arahan sahaja kepada sistem dan sistem akan melakukan kerjanya sendiri mengikut kehendak kita dan proses macam untuk pengetahuan semua, jangka masa yang lama untuk melihat kerja-kerja kimpalan ini terhadap paru-paru dan juga mata adalah lama, iaitu selepas 10 tahun. Oleh demikian, soalannya, adakah anda mahu untuk kehilangan dua organ yang penting ini? Okey, selain itu, sekiranya berlakunya kerosakan pada robot tersebut, terdapat beberapa cara untuk mencegah atau mencegah kecederaan atau kerosakan yang dialaminya. Antaranya adalah dengan melaksanakan sistem kawalan bahaya, iaitu dengan membuat penilaian risiko pada setiap tahap perkembangan robot. Penilaian risiko dapat membantu mengumpulkan maklumat mengenai status robot, seberapa baik yang dikendalikan dan jika pembaikan diperlukan haruslah segera dibaiki dalam tempoh masa yang terdekat ataupun sekejap. Dengan mengetahui status robot, kecederaan dan kerosakan dapat dicegah dan bahaya dapat dikurangkan. Oleh itu, saya bersetuju sekiranya penggunaan robot ini dapat membantu mengurangkan kadar kecederaan terhadap diri manusia, di mana ianya dapat menjaminkan keselamatan. Kita pun tahu manusia ini tidak terlepas melakukan sebarang kesilapan dan kecuaian seperti mana terlupa nak pakai PPE dan sebagainya. Oleh itu, inilah antara mengapa robot perlu digunakan dalam perindustrian welding ini. Okey, itu saja.
Banyak masa lagi, Akmal nak withdraw ataupun nak teruskan? Rasanya itu saja kot. Okey, alright. Terima kasih Nazarul yang paling cepat kali ini. Okey. Seterusnya saya dengan tidak berlengah masa lagi mempersilakan pembangkang ketiga untuk memberikan pengujian, iaitu adalah saudari Syafiqah. Dipersilakan saudari Syafiqah. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya membangkang sekeras-kerasnya dari perbahasan saudara Nazarul, sebab kalau kita lihat pekerja yang mahir iaitu manpower semestinya telah diiktirafkan diiktirafkan dan mempunyai CJ tersendiri dari kursus atau diorang menghadiri diorang didedahkan dengan pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. So bila diorang didedahkan dengan akta ni, so diorang dapat memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan pada diri mereka. So pekerja mahir ni diorang bukan yang biasa-biasa, diorang yang profesional, diorang yang macam saya cakap tadi diiktirafkan oleh mana-mana diorang hadiri kursus and then diorang juga akan cakna dan faham tentang SOP dan pemakaian PPE pada diorang. Jadi dekat sini mereka keberangkalian untuk mendapatkan kecederaan itu adalah tidak, dan mereka juga mahir mereka juga ada juga menghadiri latihan OSH. So mereka pekerja mahir ini lebih peka lah tentang keselamatan. Okey, itu saja Prof. Saya tak dengar Prof. Lagi cepat lagi. Kurang 2 minit Syafiqah. Bangkangannya tu. Okey, tak mengapa. Jadi seterusnya kita persilakan pencadang yang keempat. Siapa lupa saya. Iaitu pembangkang yang dah lupa dah saya dah. Pembangkang pencadang ni. Pencadang pencadang yang keempat iaitu Divya. Disilakan. Tak apa dengar Divya. Dengar tapi sangat perlahan. Cuba kuatkan sikit suara. Okey. Seperti yang kita tengok sebelum ni, kita dah dengar dah pasal kelebihan proses timbalan automatik ni. So, sekarang saya akan terangkan sedikit tentang proses timbalan automatik ni. Apakah sebenarnya proses timbalan automatik ni? Okay. Proses timbalan automatik adalah proses menggunakan robot untuk kerja-kerja timbalan. Kaedah ini memerlukan mesin otomasi. Proses timbalan automatik menggunakan kaedah timbalan gas berlindo, putaran bahan kerja dan timbalan berbasis kod. Okay. Fungsi robot timbalan automatik adalah unik, sedia untuk ditimbal dan berhenti pada bila-bila masa. Proses timbalan automatik ini menggunakan beberapa alat yang tidak terdapat dalam kaedah manual. Okay. Alat mesin timbalan automatik dibuat daripada keluli karbon dan ia adalah mempunyai pepejal dan sangat stabil. Kedua-dua belah peralatan dilengkapi dengan pembelian mesin aktif dan steel stok kanan udara dan serta kepala tetap. Okay. Steel stok adalah bahagian yang melaraskan tekanan udara. Okay. Selain itu, mesin timbalan automatik ini mempunyai bahan kerja yang boleh ditukar oleh motor untuk penukaran kegerapan dan mengurangkan kelajuan. Tenaga kerja manusia tidak diperlukan sama sekali untuk memprogramkan cara fungsi robot.
kita perlu settingkan robot itu satu masa saja dan dia boleh digunakan sampai 7 tahun ataupun bila-bila masa sahaja. Okey, robot itu sendiri mempunyai lengan yang dapat bergerak dalam 3 dimension. Okey. Lepas tu bahagian robot timbalan otomatis ini akan menghantar wire pengisi kepada sistem. Obor di hujung lengan mencairkan logam dan membolehkan proses ini berjalan. Proses timbalan ini akan mencapai kira-kiranya darjah suhu yang sangat tinggi. Oleh itu, penggunaan robot untuk proses timbalan dapat menjamin keselamatan tenaga kerja tanpa bagi mengelakkan kerja. Okey, terima kasih Divya atas cadangan tadi. Seterusnya kita silakan kami silakan pembangkang yang keempat iaitu saudari Putri untuk menghujahkan idenya. Disilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Divya daripada kerajaan. Saya ingin menyatakan bahawa bagaimana kalau mesin tu rosak, mesin tak akan keluarkan output on the spot. Macam proses pengeluaran produk akan terhenti untuk memanggil technician, iaitu orang yang lebih profesional. Lagi satu, nak membaiki memerlukan kos yang tinggi kerana ia menggunakan tenaga AI dalam industri. Kita juga menggunakan semi. Jika kita menggunakan semi iaitu separuh automatik, iaitu manusia yang mengendalikan mesin, iaitu manusia sendiri akan membuat mesin itu berjalan. Kenapa mesin dapat berjalan jika menggunakan tenaga manusia? Kerana dengan adanya tenaga mahir, jadi manusia akan segera membaiki mesin tersebut kerana dia dapat tengok sendiri masalah yang terjadi pada ketika dia orang kimpal tu. Mereka kimpal. Okey, seterusnya. Jadi apabila mereka sebagai pelanggan di luar sana atau pemasar mereka tidak akan menunggu masa yang lama untuk menantikan produk yang dihasilkan kerana akibat kelewatan dengan mesin yang tersangkut tak dapat diproses seterusnya. Bila kita menggunakan fully automated welding, ini kemungkinan besar akan memerlukan servis kerana memerlukan servis yang lama apabila berlakunya pemprosesan tanpa henti boleh menyebabkan mesin down atau haba yang meningkat. Jadi dia akan, seperti yang saya cakap tadi, dia akan memerlukan tenaga juga untuk memanggil tenaga mahir untuk membaiki. Oleh disebabkan itu apabila oleh disebabkan itu, produk yang dihasilkan akan lebih berkualiti. Kenapa produk hasil daripada manusia lebih berkualiti? Kerana manusia yang melakukan perkara yang membentukkan produk itu. Pelanggan juga boleh meminta sendiri tenaga mahir untuk custom produk ikut kreativiti manusia. Kerana mesin tu tak boleh kita nak bentukkan mesin tu sebab ada hadnya untuk mereka. Mesin had. Kerana mesin iaitu robot sudah pastinya mempunyai had atau limit tersendiri dalam mereka sesuatu produk. Okey, yang terakhir apabila mereka mesin atau produk apabila mesin atau robot menghasilkan produk, kita tak nampak rupa atau produk yang telah dihasilkan kerana dia akan terus hantar ke pasaran. Seperti yang kita tengok di kaca TV, kebanyakan banyak produk yang dihasilkan terpaksa ditarik balik kerana apabila pelanggan membeli produk itu, dia akan mengalami kerosakan. Jadi terpaksa tarik balik semua tu. Jadi kita memerlukan tenaga mahir, sebarang kerosakan mereka akan dapat mengenal pasti terlebih awal sebelum mereka mengedarkan produk itu di di pasaran. Kerana produk yang dihasilkan mereka adalah lebih berkualiti tanpa memerlukan tenaga mesin. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari Putri daripada Barisan Pembangkang dengan hujahan-hujan tadi.
Seterusnya kita silakan kepada pihak pencadang yang terakhir iaitu Saudari Rashida. Dipersilakan. Hello, boleh dengar? Boleh dengar? Okey. Saya ingin mencadangkan tentang antara kebaikan yang kita dapat dalam fully automate welding. Pertama, penambahbaikannya dari segi mutu teknologi. Okey, seperti yang kita tahu, sedia maklum, jika kita kekal di takut lama seperti melakukan kerja kimpalan secara manual, hal ini dapat menyebabkan kita kehausan kemajuan teknologi setara dengan kemajuan teknologi masyarakat lain di luar negara. Sebagai contoh, di United States sudah tentu mereka sudah tidak asing dengan kemajuan ini. Tapi dekat Malaysia, kita seharusnya mengamalkan gaya pemodenan yang barulah agar ilmu teknologi serta ilmu elektronik dapat yang melibatkan pasaran seperti kilang atau syarikat kilang itu sendiri dapat meningkatkan industri kita lebih berkembang maju. Malah agar ilmu teknologi serta elektronik melibatkan robotik ini dapat masuk ke pasaran seperti kilang industri syarikat itu sendiri. Seperti revolusi perindustrian di mana kemajuan robotik dapat diperkasa dan dinaikkan perluasan pendidikannya supaya kita tidak ketinggalan. Dekat surat khabar Sinar Harian 14 Jun 2021, ada yang mengatakan ledakan robotik kecerdasan buatan. Dekat sini kita nampak tahun ini teknologi robotik semakin berkembang pesat bagai cendawan tembus lepas hujan sebab robot sumber elektronik seperti itu dapat meningkatkan industri perindustrian. Saja. Dah habis dah? Dah. Dah. Okey, terima kasih kepada Saudari Rashida dari pasukan pencadang yang terakhir, dan akhir sekali kita silakan kepada pembangkang terakhir iaitu Saudari Atira. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Okey, dengar. Okey, terima kasih kepada pihak pencadang di atas hujah sebentar tadi. Okey, saya ingin membantah hujah berkenaan penambahbaikan dari segi mutu teknologi mengenai fully automated is possible. Okey, saudari mengatakan bahawa ilmu itu perlu digunakan di pasaran pada masa kini. Jadi, persoalan saya di sini, bagaimana dengan graduan yang mempunyai kemahiran dalam mengimpal atau mengendalikan sesuatu mesin? Adakah mereka hanya sekadar bekerja sebagai pekerja sahaja jika kemahiran yang mereka ada itu tidak digunakan? Kerana kita sangat memandang tinggi pada teknologi ketika ini sehingga graduan yang berkemahiran itu dipinggirkan lalu mengakibatkan pengangguran terlalu tinggi ketika ini. Baik, kita nampak dari segi peredaran zaman secara umumnya teknologi semakin berkembang dan meningkat. Jadi untuk kita mengenepikan mutu teknologi yang boleh diguna pakai oleh semi automatic itu tidak boleh sama sekali. Walaupun dengan sekarang adanya revolusi industri IR 4.0 yang mengetengahkan artificial intelligence, kita tahu ianya dicipta oleh manusia sendiri, bukannya robot. Bahkan dalam artikel daripada berita harian yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Zafir Khan Muhammad Makbul pada 4 Januari 2018, iaitu terdapat 5 komponen dalam menangani cabaran industri 4.0. Dan saya ambil 2 daripada komponen cabaran itu, iaitu yang pertama, perlunya sumber manusia berkemahiran tinggi. Yang kedua, perlunya tuntutan komitmen dalam berorganisasi. Jadi, adakah hikmat mereka masih diperlukan oleh organisasi pada masa hadapan? Adakah kontrak kerja mereka akan disambung? Adakah kemahiran semasa mereka
mencukupi untuk mendepani masa hadapan. Ini adalah 1,000 persoalan yang menerjah minda masing-masing. Hakikatnya, tempias industri 4.0 ini amat ketara dirasai oleh sumber manusia dan organisasi. Ringkasnya, pelbagai impak perubahan yang perlu berlaku, yang akan berlaku dalam industri 4.0, terutamanya kita sebagai manusia. Tempias industri 4.0 ini sudah pastinya turut membawa pelbagai bentuk emosi dalam kalangan warga kerja organisasi, terutama dari segi aspek keperluan hikmat mereka, keperluan kemahiran masa depan mereka dan cabaran persekitaran organisasi. Semua ini boleh menyebabkan individu dalam organisasi itu mengalami konflik, stres dan akhirnya menjejaskan tahap kesihatan mereka. Jadi, di sini saya secara tegasnya mengatakan bahawa semi-automated welding amatlah penting pada masa kini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Atira atas hujah pembangkangan tadi. Maka berakhirlah round pertama ataupun sesi pertama untuk sesi petang ini. Seterusnya saya ada beberapa soalan nak kemukakan kepada kedua-dua pasukan, iaitu pencadang dan juga pembangkang. Soalan saya adalah jika kita lihat pada situasi yang sedang melanda pada hari ini, iaitu dengan berlakunya pandemik, penyebaran pandemik yang amat dahsyat sehingga merentas bukan saja seluruh dunia, malah Prof tak dengar, tersekat-sekat. Line Prof Sejat. Setuju kita nyatakan bahawa putus-putus. Line Prof putus-putus. Kalau okey tak sekarang ni? Okey tak? Dah. Okey. Dah okey. Okey, apakah pandangan kedua-dua pasukan ni mengenai situasi ini dan kesannya kepada industri kimpalan? Adakah ini bukan satu kelebihan ataupun suatu pemacu kepada penggunaan semi ataupun fully welding? Saya silakan pasukan, saya bagikan 2 minit untuk kedua-dua pasukan ini berbincang antara ahli kumpulan masing-masing. Yang lain-lain, yang audiens sila bersiap dia dengan soalan-soalan anda. Maaf Prof, boleh Prof ulang balik soalan? Okey, baik, saya ulang pula. Dalam situasi pandemik yang melanda seluruh dunia, telah memberikan kesan yang sangat besar kepada seluruh pelbagai sektor ekonomi, termasuk juga dalam yang berkaitan dengan kimpalan, iaitu pada sektor oil and gas khususnya. Jadi adakah ia merasakan bahawa pada keadaan masa sekarang ini, di mana berlakunya pandemik ini, fully ataupun semi automated welding ini sesuai sangat dikenalkan ataupun dipergiatkan.
Okey, baik. Anda ada masa lebih kurang 45 saat lagi. Okey, masa tamat untuk perbincangan. Saya silakan. Tadi kita mulakan dengan barisan pencadang. Ini mana-mana ahli dalam barisan pembangkang boleh menjawab sama ada bersetuju ataupun sebaliknya. Silakan. Okey, terima kasih saudara pengerusi majlis. Okey, di sini saya ingin menjawab soalan daripada Wan. Okey. Kami berpendapat bahawa fully automated lebih sesuai digunakan pada musim pandemik ini. Okey, kerana yang pertamanya ialah kita tahu yang pandemik ni dia berjangkit apabila seseorang itu contoh ada kontak, jadi dia berjangkit. Jadi apabila menggunakan mesin ini, dia mengurangkan kadar jangkitan itu dengan adanya mesin ni, sebab mesin tak berjangkit kan, manusia dengan manusia. So kita juga dapat lihat bila musim pasca pandemik ini, di mana kebanyakan industri terjejas teruk dan terpaksa gulung tikar. Sebabnya mungkin mereka ramai pekerja, mesin kurang. So bila mens banyak, dia nak kurangkan mens tadi tu, so dia akan kebanyakannya sekarang ni dia buang pekerja. Ataupun kemungkinan macam ada daripada pihak pembangkang tadi mengatakan ada shift kan. So bila ada shift pun akan automatik kurang juga. Bila shift, contoh shift pertama tu mungkin beberapa orang je dipecah-pecah. So secara automatik pekerja juga berkurang. So kesannya kita boleh lihat pada manusia yang terpaksa diberhentikan kerja disebabkan tak mampu untuk bayar kos buruh pada pekerja. Itu terkesan bila kita punya majikan tu bila dah pandemik ni dia terjejas ekonomi dia dan automatik terjejas kepada pekerjanya juga. Dia tak mampu untuk bayar gaji pekerja macam sebelum pandemik ni. Jadi oleh yang demikian, sekiranya kita gunakan robot tu, kos buruh dapat dikurangkan dan produktiviti sesebuah industri dapat dikekalkan walaupun untuk musim COVID ni. Jadi saya secara tegasnya setuju ataupun kami telah berbincang bahawa penggunaan robot ataupun fully automated ni lebih sesuai ataupun lebih baik digunakan pada waktu pandemik ini. Itu saja. Terima kasih Nur Amirah daripada Barisan Pembangkang. Seterusnya saya silakan kepada pasukan pencadang. Okey, daripada pengerusi bercakap tentang COVID-19 ini beri kesan besar kepada ekonomi, terutamanya oil and gas. Okey, saya mencadangkan supaya sektor ini terus bergiatkan lagi semi automatic welding ini kerana oil and gas jika kita melihat kepada pemasaran dunia minyak ni, penurunan tidaklah banyak dan tidaklah sebanyak sektor-sektor yang lain, dan ini dan syarikat-syarikat oil and gas tidak perlu untuk mengaplikasikan teknologi baru ataupun yang dipanggil fully automatic, sedangkan kita boleh membenarkan pekerja-pekerja mahir ini bekerja di dalam situasi COVID ini dengan hanya mengikut SOP yang dibenarkan ataupun yang telah menerima vaksin COVID-19 ini. Jadi
saya bersetuju bahawa semi fully automatic ini dipergiatkan sepanjang pandemik ini dan tidak perlu penambahbaikan kerana pekerja-pekerja mahir itu perlu bekerja untuk menampung sara hidup mereka sendiri dan mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk masih mendapat tempat di dalam sektor-sektor ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Nasiruddin daripada Pengurusan Pembangkang. Okey, baik. Saya buka soalan pada audien. Silakan. Di ruang chat pun tak ada soalan ni. Mereka ada maklumat Prof lain terputus. Okey, daripada Owen. Owen mengemukakan soalan kepada pihak pembangkang iaitu apakah jaminan yang boleh diberikan bahawa semi automatic ini lebih baik daripada fully automatic terutamanya dari segi keselamatan. Sekali lagi saya kemukakan soalannya, apakah jaminan yang boleh diberikan bahawa semi automatic ini lebih baik daripada fully automatic terutamanya dari segi keselamatan. Guys, sebentar kita menunggukan jawapan daripada pihak pembangkang. Baik, ada soalan lain silakan. Yang sama ada berbentuk lisan, boleh unmute kan all punya Webex. Sebutkan nama. Silakan. Ada. Okey, silakan. Siapa? Sebut nama. Saya Farah Azan daripada kumpulan 4. Okey, Pak Azian kelompok 4. Tapi Prof, ada dua, maksudnya ada dua soalan untuk side pembangkang dengan kerajaan. So macam mana? Ke cakap je semua boleh, soalan? boleh. Cakap dulu, okey. Boleh. Ya. Untuk pihak kerajaan, untuk side kerajaan lah. Ni untuk soalan side kerajaan. So mengapa kita perlu menggunakan robot ni untuk membuat kerja-kerja kimpalan ataupun kerja pemprosesan ni, sedangkan yang mencipta ataupun yang membuat set-set instruction pada robot tu manusia sendiri. Kalau tiada manusia ni, tiadalah robot tu. Macam tu. Itu untuk pihak kerajaan. And then untuk pembangkang pula, mengikut poin Saudari Izzati tadi yang telah menyatakan banyak mesin-mesin ni mengeluarkan kos-kos yang agak tinggi jika untuk membuat penyelenggaraan dan sebagainya lah. Tapi bagaimana pula dengan kos-kos kebajikan untuk pekerja? Seperti kos kalau pekerja tu jatuh sakit ataupun allowance, bonus dan sebagainya. Macam tu. Dan untuk poin Saudari Atira, seperti menyatakan sekarang kita punya industri negara kita ni macam banyak fresh graduates kan. Tapi saya juga macam tertanya-tanya kan, macam kita betul banyak fresh graduate dan masih menganggur, tetapi adakah fresh graduate ni masih mahu untuk bekerja di kilang-kilang? So nak tak nak nanti at the end negara kita juga yang kena cari sumber-sumber luar dengan mengimport warga asing, tak pun terpaksa menggunakan perkhidmatan robot ni juga untuk top up servis-servis perkhidmatan ni lah. Begitu. Okey, baik. Terima kasih Farah. Soalan yang baik, yang berlas. Okey, kita silakan soalan yang daripada Saudara Owen tadi untuk dijawab oleh barisan pembangkang, silakan. Okey. Doktor dengar tak, Prof? Ya, saya dengar. Silakan. Terima kasih Owen atas soalan yang sangat baik dan berguna tu. Okey, pihak pembangkang apa dia? Okey, jaminan yang boleh diberikan bahawa semi automatik ni lebih baik daripada fully, terutama dari segi keselamatan adalah pekerja yang mahir, diorang ni bukan
diorang ni ada jaminan untuk menjaga diorang punya keselamatan. And then diorang ni sendiri ada memainkan peranan untuk melatih dan membentuk diorang punya pekerjaan. So dekat situ diorang lebih disiplin dan tekun dalam membuat welding, and then diorang memakai PPE fully, and diorang berjaga-jaga sebab diorang ni pekerja yang profesional. So pekerja profesional ni diorang berkemahiran yang lebih luas. So diorang ada mempunyai budaya dan etika kerja yang berdisiplin macam saya cakap tadi, positif. And then diorang tidak akan membuat sebarang kecuaian yang boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. So setiap yang diorang dedahkan dengan segala latihan atau lesen dari OSH atau NIOSH, diorang mempergunakan dan diorang amalkan peraturan tersebut bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diinginkan berlaku. So dari hasilnya jaminan dalam segi keselamatan SEMI ni memang menjamin masa depan dan menjamin pekerja yang mahir dan profesional. Okey, itu saja. Harap menjawab soalan saudara Owen. Terima kasih Owen. Terima kasih beri jawapan cepat. Okey, baik. Seterusnya kita silakan Bazam Cadang untuk menjawab soalan Farah yang pertama tadi. Silakan. Ingat tak soalannya? Ingat. Okey, silakan. Untuk menjawab soalan Farah Azian tentang kenapa kena guna robot. Hello, dengar? Kenapa kita nak guna robot daripada manusia, sedangkan manusia itu sendiri mencipta robot kan? Betul. Saya nak highlightkan tentang kelebihan jika kita mengaplikasikan robotik ni dalam industri. Contohnya kelebihan dia dalam pendidikan. Fully automated ni dapat membantu dalam kemajuan negara. Fully automated ni dapat membantu dalam pembangunan sektor pendidikan. Sangat possible dalam industri. Contohnya macam mana? Dengan adanya sekolah kemahiran yang mendedahkan subjek timpalan berasaskan automatik dalam silibus subjek tersebut, kita boleh menitikberatkan subjek macam programming, elektronik, robotik, timpalan itu sendiri. So student akan terdedah dengan subjek-subjek baru yang kita sendiri kita tak ada sebut isu pekerja kehilangan job tu sendiri, tak ada. Manusia itu sendiri akan mendapat pekerjaan sebab mereka ada pendidikan yang setaraf untuk mendapat yang cukup kriterianya dan kecekapannya dalam automat dan robotik ini. Jadi pembelajaran baru, jadi isu pekerjaan dalam industri ini tak ada. Robot itu sendiri dicipta oleh hasil tangan manusia. Malah jika isu mesin rosak ataupun masalah pekerja yang berbau ini akan membantu dalam mengatasi sistem automatik tersebut. Maksudnya manusia itu sendiri boleh kontrol robot tu. Robot tu tak kontrol kita pun. Macam yang kita tahu dekat negara luar masih mengekalkan mengkaji, buat kajian pasal robot-robot ni untuk meningkatkan kemajuan negara mereka, terutama semasa pandemik. Ada yang guna macam-macam cara robotik, sebagai contoh yang terbang-terbang tu apa Apa yang terbang tu? Lupa. Kapal terbang lah. Bukan. Apa tu namanya? Drone. Drone lagi macam-macam kan. Jadi dekat Jerman pun lagi terselah dia punya kemajuan. Jadi kita pun nak tiru lah, macam kalau boleh negara kita kalau pandemik pun negara tak terjejas. Macam tu. Jadi manusia pun still boleh kerja, tapi ikut kriteria dia lah. Kalau dia ada peluang, so dapat kerja lah.
Okey, itu saja. Okey, terima kasih Rashida. Sorry Lala. Okey, Rashida, terima kasih atas jawapan tersebut. Bagaimana pula dengan ni soalan, masih lagi soalan Farah kepada pembangkang, iaitu siapa ni, sebelum Atira disebut, siapa lupa namanya. Ya, saya Kepada Izzati kan? Izzati ya. Ya, silakan. Izzati. Okey, soalan Farah tadi tentang macam mana dengan kebajikan pekerja. Okey, sebenarnya sekarang ni pun memang kalau nak bekerja ada apa orang panggil ni? Ada perjanjian ni lah untuk apa ni, ambil insurans, dan diorang pun memang dah bagi insurans lah, medical card tu semua. Jadi kalau untuk masalah kebajikan, kalau ada apa-apa terjadi di bawah pihak kilang tu, jadi mereka yang akan bayarkan lah. Okay, seterusnya soalan, ada lagi ke Malaysia? Satu je. Ada lagi satu soalan daripada Farah macam tu. Ada lagi ke Malaysia nak kerja kat kilang, nanti end up dia orang akan ambil pekerja-pekerja luar. Saya tengok jarang lah pekerja luar, macam contoh Bangla yang kerja-kerja dalam kilang oil and gas ni. Biasanya yang kerja pun memang kerja-kerja apa, cangkul-cangkul tanah, buat-buat bangunan, itu dia. Okey, lepas tu lagi pun sekarang pun banyak tempat yang memang nak pekerja Melayu ataupun Malaysian, sebab kita ada kita punya IC lah, kalau nak banding dengan diorang pun diorang tak ada IC semua tu lah. Maksudnya susah lah kalau macam apa-apa terjadi, susah nak tanggung permit dan kos yang tinggi kalau diorang sakit. Okey, itu saja. Okey, baik. Ya, terima kasih. Jadi, terusnya ada soalan lagi yang Farah kemukakan kepada Atira. Ya, berkaitan dengan adakah fresh graduate mahu apply kerja di kilang, betul? Yes, betul. Okey, secara umumnya, secara realitinya, ramai sebenarnya fresh graduate apply kerja di kilang. Ramai sangat, sebab basically kalau yang background engineering, memang diorang akan apply di kilang-kilang, contoh China, kilang Jepun dan sebagainya yang berkaitan dengan industri. Okey, sebenarnya requirement untuk bekerja di kilang ni nak kata susah tu tidak, tetapi sukar untuk dapat kerana adanya golongan senior yang terlalu ramai dekat sana, yang akibatkan fresh graduate ni tidak mendapat tempat di sektor-sektor pekerjaan di industri sekarang ni. Kalau nak kata warga asing yang ramai kerja dekat sana, kita tengoklah warga asing, diorang bukan jadi engineer, betul? Diorang bukan kerja yang hebat-hebat, betul? Bukan. Diorang hanya sekadar menjadi operator sahaja. Jadi berbalik kepada soalan saudari Farah Azian tadi, sebenarnya ramai fresh graduate yang apply kerja di kilang. Tapi itulah sebab adanya golongan senior yang terlalu ramai yang mungkin menganggap mereka tidak memerlukan pun golongan muda seperti kita ni untuk berada di industri. Jadi kita tak ada tempat untuk nak berada dalam sektor industri ketika ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Atira atas jawapan tersebut. Dan ada satu soalan lagi, mungkin daripada ruangan chat tu, iaitu daripada Saudari Akila yang mengemukakan soalan kepada pihak pencadang, iaitu soalannya adalah ciri daya yang manakah sesuai untuk proses pengelasan automatik? Okey, silakan barisan pencadang. Siapa-siapa daripada barisan pencadang boleh menjawab. Jawab untuk soalan Atira. Okey, Yes. Ciri daya yang manakah sesuai untuk proses timpalan automatik? Ciri yang sangat penting bagi mana-mana sumber kuasa timpalan ARCA adalah ciri volt ampere, statistik keluarannya. Ini adalah lengkung yang menghubungkan voltan sumber dengan arus timpalan. So dia punya ciri yang main tu adalah volt ampere. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, baik. Okey. Terima kasih kepada semua audien yang telah sama-sama
bersabar dan juga mengukuhkan soalan-soalan kepada kedua-dua pasukan pembangkang dan pencadang. Dan seterusnya saya berikan masa seminit untuk setiap ahli dalam setiap pasukan untuk menggulung ujahan mereka masing-masing. 1 minit saja. Kita terbalikkan, kita mulakan dengan daripada barisan barisan pembangkang dahulu. Kita mulakan dengan saudara Nasrul. Silakan. Maaf, saudara Nasiruddin. Okey, untuk round ni saya menyokong semi fully automatic ini dipergiatkan di dalam industri Malaysia kerana mengikut statistik pekerja Jabatan Perangkaan Malaysia 2018, pekerja ikut kategori juruteknik dan profesional bersekutu, kadar pertumbuhan tahunan naik 4.9% daripada 2015 ke 2017. Jadi ini melihatkan pekerja mahir dan kerja mahir di dalam sektor-sektor pembinaan dan pembuatan, especially timpalan ini sangat sangat mempunyai permintaan yang tinggi kerana dia mempunyai hasil yang berkualiti dan sama macam fully automated welding. Dan saya boleh menjelaskan lagi kenapa semi fully automatic ini perlu diaplikasikan dan masih relevan di industri Malaysia adalah kerana lebih daripada 40% rakyat Malaysia yang mempunyai gelaran pekerjaan yang profesional di dalam industri pembuatan dan pembinaan. Jadi ini perlulah diambil dan mengisi ke ruang-ruang kosong di dalam industri yang memerlukan tenaga-tenaga mahir ini, dan saya harap ini adalah satu sesi pergulungan yang cukup untuk daripada saya. Terima kasih. Enggak, Prof. Mute. Berpasan. Okey, terima kasih. Nasiruddin atas pergulungan tadi. Silakan pembangkang kedua. Izzati, silakan untuk menggulungkan hujan. Okey, jadi sebagai akhir kata, saya rasa semi automatic semi automatic welding. Welding, okey, lebih menjamin dari segi kewangan negara dan juga daripada segi pelajar-pelajar lepasan fresh graduate lah. Apa lagi ya? Dan juga mengurangkan risiko pengangguran di Malaysia. Okay, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Teruskan, silakan Syafiqah untuk gulungkan hujan. Syafiqah. Okey, saya punya ujahan penggulungan ni. Okey, saya memberi jaminan yang semi auto ni memang akan digunakan sampai bila-bila lah, sebab bila kita dengar tadi yang dari semua pembangkang, dorang ni dorang ni kalau diberi lagi peluang dan diberikan lagi teknik apa semua ni, dorang boleh setaraf dengan robot lah, teknologi IR 4.0. Okey, itu saja dari saya. Okey, terima kasih Syafiqah. Terus silakan Putri. Okey, saya akan menyokong
penuh-penuhnya terhadap semi automatic welding ni, iaitu pengendali kimpalan sendiri mendapati peralatan kimpalan ARCA secara automatik ni lebih ekonomik. Apa itu ekonomik? Perkara yang tidak menghasilkan banyak untung tapi dia tidak akan merugikan, ya, dan ialah satu perkara yang efisien berbanding dengan peralatan kimpalan automatik. Okay, kelebihan semi kimpalan ni adalah kita boleh gunakan di universiti. Macam sekarang kita guna peralatan ni semua kat universiti. Student pun guna supaya kita dapat mengambilkan satu kemahiran tu untuk kita adaptkan di masa akan datang, iaitu di tempat kerja. Dia satukan peralatan yang fleksibel dan mudah untuk belajar. Tak adalah macam student sekarang pun kita belajarkan benda yang manual, tak ada pun macam robot yang belajar. Kita tak bentukkan robot tu pun untuk bergerakkan dia. Okey, bekerja yang cemerlang dan kistaran. Okey, semua kos itu mencukupi. Dia macam barang tu mesin tu tak terlalu mahal berbanding dengan robot yang telah digunakan sekarang. Jadi kos dia lebih murah lah nak dibandingkan dengan AI, peralatan yang fully automated. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Putri dia, Putri kan? Okey. Last kali silakan Atira untuk menggulungkan hujahan. Okey, baik. Kesimpulan yang saya boleh buat, saya menegaskan sekali lagi bahawa semi-automated welding amatlah relevan pada masa kini kerana ianya dapat membantu orang ramai dalam mengurangkan risiko pengangguran dan secara amnya dapat memberikan peluang kepada semua golongan yang berkemahiran ini untuk menunjukkan bakat dan kemahiran mereka tersendiri. Ingat, jangan kita terlampau memandang hebatnya robot hasil buatan manusia. Tetapi ingat, setiap penciptaan daripada Allah SWT amatlah mempunyai kehebatan dan kelebihan mereka sendiri. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih atas pertolongan sebut, dan kita silakan, saya silakan kepada Barisan Pencadang, dimulakan dengan Rashidah, silakan untuk menggulung. Silakan Rashidah. Okay, saya tak setuju dengan semi welding sebab saya setuju dengan kumpulan saya fully automated welding sebab kita tak dapat kawal keadaan negara kita. Jadi misalnya pandemik ini berlaku, kita sudah tentu tak ada pilihan lain, kita akan pilih teknologi robotik juga. Jika kita berada di tokok lama, kita pasti akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang sekarang sudah maju, jauh kita ketinggalan nanti. Jadi kemajuan negara yang kita nak capai tidak dapat dicapai. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu, Nabi pernah menyebut carilah ilmu sampai ke negara China. Itu saja. Okey, terima kasih Rashidah. Dan silakan Divya untuk menggulungkan hujahan. Silakan Divya. As the conclusion, I fully will support fully automated because the automation of welding procedures are dramatically will improve both accuracy of the quality and quantity, and the accuracy of precision and of the weld itself. Welding combined with good quality and quantity of the welding products. So I will encourage more people and more students to take the automation course so that they can deal with this automatic. Okay, thank you Divya. Dan kita silakan seterusnya Nazarul untuk menggulungkan hujahan Barisan Pencadang. Silakan. Baik, Nazarul. Okey, sebenarnya banyak lagi dia punya kelebihan sekiranya kita menggunakan fully automated welding ni. Antaranya dapat memendekkan tempoh masa persediaan pengeluaran sesuatu barang, mengurangkan keperluan pekerja untuk mengendalikan mesin, teknologi, dapat meningkatkan konsentrasi kimpalan, mengurangkan masa kitaran, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan sebagainya.
Oleh itu, secara keseluruhannya, robot ini boleh menjadi kawan kepada manusia, di mana penggunaan robot menjadi sesuatu keperluan pada masa kini. Robot juga boleh menjadi pembantu terbaik bagi manusia. Walau bagaimanapun, penggunaan robot boleh menjadi persaingan terhadap manusia, terutamanya dalam bidang welding. Oleh itu, manusia perlu sentiasa muhasabah diri dan melakukan anjakan paradigma selaras dengan kemajuan sains dan teknologi. Okay, itu saja. Terima kasih Nazarul atas pergolakan tersebut. Seterusnya kita silakan. Darshini untuk menggunakan hujahan. Silakan. Okay, Doctor. As a conclusion, I definitely support to fully automated welding. There are three reasons why I'm supporting. The first reason is dari segi risk, speed, and efficiency. Okay, let's say lah, if a human gets hurt while welding, it will be very serious issue. So a robot may be break, but it cannot be hurt. So the second, speed. Robots are much faster than humans when it's come to mechanical operation. The third is efficiency. Robots are capable of much greater accuracy than humans. Though robots also can produce so many goods at the one time. So this is why I'm supporting to fully automatic welding is the best. Okay, terima kasih. Lupa nama mana. Okay. Sini. Okay. Last kali kita silakan Amira untuk menggunakan hujahan. Amira. Okey, di sini saya ingin Amira, silakan. Ya. Dengar tak? Mana Amira dah keluar dah? Hello. Dengar. Dengar? Okey. Okey. Amira baru masuk balik. Silakan. Okey, di sini saya ingin menggulung segala yang telah diperkatakan tadi. Okey, pada tahun 1962, robot kimpalan ni dah lama menemui aplikasi dunia nyata pertama. Ya, silakan. Okey, robot yang dikembangkan. Hello, dengar ke? Dengar. Dengar, okey. Okey, robot yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger, dari The Unimation 001. Okey, dia dilaksanakan di kilang General Motors untuk kimpalan sport pada barisan pemasangan, iaitu tugas yang dikenal pasti sangat-sangat berbahaya bagi manusia. Okey, kalau kita tengok robot ni sangat diperlukan, terutama dalam kawasan perindustrian, sebab robot ni boleh melakukan kerja-kerja yang sangat sukar, berbahaya dan sebagainya kepada manusia. Okey, jadi itu adalah macam kita dapat meningkatkan keselamatan pekerja tu lah. Okey, tambahan lagi, pada peringkat awal COVID-19 di Amerika Syarikat, okey, kebanyakan syarikat di sana tergesa-gesa dalam membentuk satu garis panduan ataupun SOP baru yang telah membebankan beberapa perniagaan di sana. Okey, sifat serius penyakit ni telah menyebabkan penggugat undang-undang Amerika Syarikat membuat peraturan ketat yang bertujuan untuk mencegah penyebaran wabak ni yang terus memburuk. So tak ada lagi syarikat yang ingin kehilangan walaupun satu hari perniagaan mereka. Jadi pengeluar kimpalan ni telah menggunakan inisiatif dengan menggunakan pelbagai teknologi robot atau fully automated welding bagi menggantikan pekerjaan ataupun pekerja mereka, dan robot itu akan bekerja dengan pantas untuk memupuk persekitaran kerja yang dianggap cukup selamat. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Amira. Izzati, gerakkan apa Izzati tu? Dia buat house tour, Prof. Allahu Akbar. Kau buat tour house lah dah, tak apalah, nak raya kan. Dah habis. Okey, tak apa. Okey, baik. Terima kasih. Kita dah selesai ketiga-tiga round untuk pembahasan pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Okey, seperti mana yang saya sebut awal-awal dahulu bahawa tidak ada kepasukan yang kalah dan menang. Hujan-hujan diterima hanyalah untuk penilaian bagi penilaian individu sajalah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah, bagus satu sesi yang penuh dengan input-input berguna dan juga alhamdulillah
sikit sebanyak ilmu-ilmu yang diperolehi daripada kelas teori amali dan teori yang lepas telah pun dapat dipraktikkan dan dikembangkan lagi dengan memberikan penekanan dalam bentuk yang baharu, iaitu di segi aplikasinya dalam dunia sebenar melalui pembacaan, melalui pembincang-pembincang yang diadakan. Bagus, tahniah untuk kumpulan 1 dan 2 ini. Dan kita harapkan juga nanti kumpulan yang ketiga dan keempat dengan tajuk yang terusnya nanti dapat juga memberikan memberikan persembahan dan juga hujahan-hujahan yang lebih baik, lebih benar dan sebagainya beserta dengan bukti lah. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan tahniah baik pasukan 1 dan 2 pada petang ini. Sekian terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Prof. Ya, silakan. Siapa tu? Apa nama video record ni? Nak boleh? Boleh. Nanti saya akan kongsikan di grup WhatsApp nanti. Prof, nak puji. Nak apa kunci? Nak puji. Sila. Prof handsome. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Rambut baru Prof. Rambut baru. Oh, ni bawa balik Korea. Wow. Prof, mana boleh rentak? Anak saya rentas dalam kunci. Okey. Okey, Prof. Ya, jadi Bergambar. Oh, ya, gambar. Okey, mohon semua on. Terima kasih Zati ingatkan saya. On-kan semua video tu. Siapa nak ambil? Video. Siapa nak screenshot? Mizam, Aida, Akila. Amira macam puan. Aida. Macam puan. Turun ke mana kau? Kena turun. Oi, buka kamera. Kita bagi yang depan. Alhamdulillah. Pada. Azika. On. Alah, Ijam. Saya ada 2 minit Mana lagi. tak nak on pun Syabika. Tapi kawan sekarang Sapi. Jangan macam-macam Syabi. Okey, Aida. Dah datang. Tapi tadi dah elok pula. Mana Akila tadi? Hilanglah. Mizam? Nas, okey Nas. Baik Nas. Okey, Macam malu. Tiga orang lagi. Belum? Okey. Saya tak proper lah. Doktor tak proper. Sedap. Pakai tudung periuk. Kena apa-apa. Pakai tu dah. Adalah. Okey. Syaf, okey Syaf. Syaf, jauh sikit Syaf. Dekat sangat. Siapa ni? Gambar sangat ni. Syafika, belakang sikit. Nampak dahi je. Okey, ready. Takifah, kenapa mati balik? Takifah? Allah. Takifah? Dengar tak? Okey lah. Zam, kenapa balik? Zam? Jap. Jam, rajuk berkejam. Ijam cari tudung. Cik tudung. Kopiah. Tudung mak dia jap tengah cari. Dia kain batik je. Zam. Okey, ready. 1, 2, 3. Okey. Satu lagi. Apa ni? Gaya bebas. Kod tentang. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bye. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Bye. Thank you Prof. Selamat kembali ke Malaysia. Ayam mak Prof, ayam mak. Ke Malaysia. Buat sikit.